Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi, anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Nur Syazwani Safi Syam dan juga rakan penyampai Gigi Ahmad. Hari ini, pagi ini istimewa kami bawakan perbincangan berkenaan dengan genap sedekat perang di Syria dan tanpa jemu dan gagal, pelbagai NGO terus tekad untuk membantu negara itu bangkit daripada perang yang berlanjutan. Antara usaha berterusan dilakukan termasuk bantuan dalam bidang pendidikan dan Syria Care antara NGO yang terus-menerus menyampaikan bantuan untuk misi di negara Asia Barat yang bergolak itu. Gigi. Ya, CEO Syria Care Siti Sakinah Mior Omar kini di lapangan di bumi Syria bagi berkongsi menerusi talian Skype bersama penonton Awani Pagi mengenai apa selepas sedekat perang di Syria ini. Kita juga ada di talian untuk sama-sama mengupas secara holistik isu kemanusiaan ini. Kita bersama dengan Datuk Dr. Mustafa Ahmad Merican. Beliau ialah Ketua NGO antarabangsa yang banyak terlibat dalam misi kemanusiaan global sebelum ini. Selamat pagi, Assalamualaikum kepada kedua-duanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mungkin nak teruskan dengan, kita mulakan dengan Siti Sakinah. Boleh kongsikan kepada kami apa yang sedang dilakukan di Syria sekarang ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi kepada rakyat Malaysia semua. Saya sekarang berada di Antakya, Turki. Baru semalam kami keluar dari kawasan Idlib, menziarahi antara lain projek pendidikan kami di sana dan juga projek penempatan. Apa yang kami lihat di sana, keadaan sungguh-sungguh menyedihkan. Kali terakhir saya masuk ke Syria pada tahun 2019, penghujung 2019, keadaan sudah begitu padat dengan pelarian di kawasan utara Syria. Namun setelah apa yang berlaku di sana pada permulaan 2020, perpindahan hampir 1 juta pelarian baru menyebabkan keadaan di sana sangat-sangat padat. Dan infrastruktur memang tak ada dan ramai kanak-kanak yang kami jumpa di sana telah tercicir pelajaran mereka. Jadi atas kesedaran tentang betapa pentingnya pendidikan untuk kanak-kanak, pihak kami telah mengusahakan pembukaan sekolah bagi memberi pendidikan yang holistik dan terbaik buat anak-anak di sana. Ya, dan di talian juga untuk membincangkan isu ini kita ada Datuk Dr. Mustafa Ahmad Merican. Beliau ialah Ketua NGO antarabangsa yang sebelum ini banyak terlibat dalam misi kemanusiaan global. Datuk, bagaimana Datuk boleh sifatkan misi kemanusiaan yang dilancarkan oleh Syria Care ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya amat tertarik apa yang diceritakan oleh Syria Care tadi, apa yang dibuat di sana. Memang berdasarkan pengalaman saya bekas pejabat awam, saya pernah kerja di Wisma Putra hampir 11 tahun di sana. Semasa pergolakan di negara-negara di luar sana, banyak saya keterlibatan saya, walaupun pada waktu itu saya seorang kerajaan. Jadi selepas habis waktu saya jadi seorang kerajaan ni, saya libat terus membuka NGO antarabangsa di sana. Saya bermula dengan negara ASEAN. Tapi negara-negara Asia Barat ni banyak saya pergi, tak kecuali juga di Syria. Jadi apa yang Syria Care cakap tadi, ini satu bentuk pengorbanan yang amat baik. Khususnya dia telah membawa 2 misi. Misi pertama iaitu misi negara yang dia pergi ke sana. Misi kedua membantu mereka yang terkesan akibat perang, iaitu pendidikan yang diberi kepada kanak-kanak yang tercicir. Ini sangat baik. Jadi kalau kita lihat sekarang, keadaan di Syria tu memang amat tertekan dengan cuaca yang begitu sejuk, dengan keadaan yang padat seperti mana diceritakan tadi, hampir 1 juta. Ini bermakna keprihatinan Syria Care dan NGO-NGO lain daripada Malaysia terhadap negara yang bergerak ini amat baik sekali. Dan saya sabarlah ucap tahniah kepada mereka yang menjalankan misi ini. Tahniah saya ucapkan. Ya, Siti Sakinah, anda berada di sana, anda melihat sendiri bagaimana jerih perih
warga Syria yang saya kira 10 tahun berhadapan dengan krisis ini. Kalau kita lihat laporan daripada Antonio Guterres, Setiausaha Agung PBB juga mengatakan bahawa Syria sekarang ni dalam 10 tahun berhadapan dengan perang di sana, juga menghadapi krisis perpindahan yang mana lebih 5 juta rakyatnya menjadi pelarian. Boleh Siti Sakinah beritahu apa mungkin tumpuan misi dan juga sasaran yang dilakukan oleh Syria Care di sana? Terima kasih. Kami baru sahaja merasmikan Kampung Malaysia, iaitu satu penempatan yang kita buat khusus untuk para pelarian yang berada di utara Syria. Dan kami rasa cukup gembira, cukup teruja dan cukup bangga membawa nama Malaysia sebab projek wakaf perumahan ini kita namakan sebagai Kampung Malaysia Syria Care, terletak di Al-Bardakli, iaitu lebih kurang 3 km daripada sempadan Turki, dengan menyediakan 292 buah rumah beserta infrastruktur lengkap, iaitu ada masjid, sekolah, klinik dan juga kedai bagi mereka berniaga. Dan saya sewaktu melangkah masuk ke kawasan Kampung Malaysia, sungguh perasaan bercampur baur di antara gembira dan juga sedih. Dan antara mereka yang sempat saya jumpa dan sempat temu ramah, rata-rata mengucapkan jutaan terima kasih kepada rakyat Malaysia, kerajaan Malaysia dan semua penyumbang kerana memberi mereka peluang berpindah daripada kemah ke rumah. Mungkin bagi kita yang ada rumah, kita tak rasakan sesuatu yang pelik ataupun ganjil. Tetapi bagi mereka yang telah kehilangan tempat tinggal, dapat berpindah ke satu penempatan rumah yang ada dinding, ada bumbung dan ada tombol pintu untuk mereka buka, itu adalah sesuatu yang cukup besar nilainya bagi mereka. Dan saya memang sepanjang sewaktu perasmian itu tak berhenti-henti menitiskan air mata kerana mereka tak berhenti-henti datang kepada kami untuk mengucapkan terima kasih dan menceritakan pengalaman mereka yang terpaksa tinggal di dalam kemah-kemah dalam musim panas yang begitu membahang dan dalam musim sejuk yang begitu dingin, menyebabkan kadang-kadang ada hujan dan kadang-kadang ada lumpur yang masuk ke dalam kemah. Tetapi kita berpeluang menyediakan penempatan ini dan saya mengambil kesempatan di sini Kampung Malaysia sekarang ni alhamdulillah hampir lengkap sepenuhnya ya. Kita dah ada tangki air yang begitu besar daripada jauh dah nampak. Kita masih lagi ada sedikit lagi kekurangan dalam 350,000 sahaja lagi untuk kita lengkapkan semua. Kita nak turap jalan dan sebagainya dan memberi satu harapan dan penghidupan yang baru buat mereka. Kadang-kadang mungkin kita tak sedar sebenarnya apa yang kita sumbangkan, walaupun RM1, walaupun RM2, pada kita kecil, tetapi impak pada mereka sangat-sangat besar. Ya, ada seorang wanita berkata bagaimana sebelum ini kalau tidur khawatir kemah akan jatuh ke atas mereka kalau hujan dan sebagainya. Tetapi kali ini dia dapat tidur dengan aman ya, dan wanita-wanita tak khawatir nak guna tandas sebab dah ada tandas dalam rumah. Dalam kawasan kemah tak ada tandas yang sempurna, menyebabkan tiada privasi untuk kaum wanita di sana. Jadi sebenarnya penglibatan rakyat Malaysia secara kolektif menjayakan projek wakaf perumahan ini sangat-sangat dihargai oleh mereka di sana, dan saya menyerulah orang ramai untuk mengikuti perkembangan seterusnya di Facebook page Syria Care. Ya, Siti Sakinah, kita tahu Syria ini adalah antara negara yang paling tidak selamat di dunia kerana perang berpanjangan. Ditambah pula dengan musim COVID-19 ini, tetapi kita tahu Syria Care terus tekad untuk misi di negara itu. Apa sebenarnya faktor penarik menyumbang kepada usaha berkenaan? Oleh kerana kita mengikuti dengan dekat apa yang mereka lalui, kita rasa terpanggil untuk terus membantu mereka. Dan alhamdulillah permohonan kami untuk ke luar negara telah diberi keizinan, dan kita mengikuti sebaik mungkin SOP yang ditetapkan untuk kita terus salurkan bantuan kepada mereka. Keperluan mereka terlalu tinggi. Melihat sendiri penderitaan mereka, kita fikir kita tak boleh berdiam diri sahaja, tetapi perlu terus melakukan sesuatu untuk membantu mereka atas dasar kemanusiaan, atas dasar saudara se-Islam kita. Bila melihat penderitaan itu, takkan kita nak diam. Hari ini hari mereka, kita tak tahu masa depan bagaimana untuk kita.
Ya, Dato' Dr. Mustafa, kalau melihat daripada apa yang dikatakan oleh Siti Sakinah, apa yang dilakukan oleh Syria Care ini sangat baik, sangat diperlukan oleh warga Syria ketika ini. Tapi bagaimana ya untuk pastikan NGO tempatan dan antarabangsa tahu keperluan bentuk bantuan dalam misi kemanusiaan itu, Dato'? Terima kasih. Saya tertarik tadi projek wakaf perumahan tadi kepada mereka-mereka yang terkesan dari perang di Syria tadi. Jadi saya melihat apa yang dilakukan oleh Syria Care ni amat baik sekali. Malah memberi tempat kediaman dan sebagainya. Jadi kalau kita nak lihat dari segi peranan yang dimainkan oleh NGO tempatan ataupun antarabangsa. Sekarang ni mereka, apa yang penting kita kena, kalau kita nak cari dana di Malaysia, jadi kita kena beritahu kepada rakyat kita yang paling penting adalah apa yang kita nak lakukan di sana. Jadi apa yang Syria Care lakukan ini terbukti ya, dia buat sesuatu yang hebat, yang begitu baik. Kita melihat bukan saja dia bawa imej negara, tetapi dia bawa misi-misi tertentu, bahawa menunjukkan rakyat kita begitu prihatin. Di peringkat antarabangsa pun kita dilihat amat baik sekali. Sebab saya pernah lihat perkara-perkara begini berlaku. Contohnya semasa perang Bosnia dulu. Sehingga nama-nama Malaysia, nama orang kita di sana harum. Jadi tidak kecuali apa yang berlaku, apa yang dibuat di Palestin, di Syria dan negara-negara lain yang berlaku ini, imej negara itu. Kerana keprihatinan rakyat kita, keprihatinan NGO kita yang sanggup pergi ke sana dalam keadaan yang terkengkang sekarang, yang keadaan yang sukar, iaitu COVID dan sebagainya. Tetapi kemurah hati, kita tengok bagaimana kerajaan kita melepaskan, walaupun dalam keadaan yang sekarang ini, kerajaan kita bertimbang rasa untuk membenarkan NGO kita pergi keluar negara demi membantu rakan-rakan kita ataupun rakyat yang terkesan di luar sana. Itu hebat sekali Jadi saya menyerulah kepada siapa sajalah rakyat kita yang ada lebihan wang, termasuk pihak kerajaan kita, kalau boleh membantu pada Syria Care ni, kerana mereka berniat murni baik untuk membantu orang rakyat yang terkesan di sana. Sekarang ni kalau kita tengok cuaca sejuk, kedudukan dari segi kesihatan, pendidikan yang kira kesihatan dengan COVID. Jadi ini perlu kita sama-sama melihat untuk membantu. Kesusahan mereka di sana berbeza dengan kita. Sebab kalau panas yang amat terik. Kalau sejuk begitu dingin sekali. Sedangkan mereka, kehidupan mereka dengan kesihatan, dengan kemudahan yang tidak banyak, dengan makanan yang kurang. Jadi perlulah kita memikirkan keadaan-keadaan yang berlaku di sana. Apatah lagi mereka ni beragama Islam Tapi kita melihat sebagai NGO ni sama rata apa yang berlaku terkesan dari segi peperangan ni kita tak kira. Saya tengok misi-misi yang saya pernah jalankan di negara-negara luar pun kita melihat dari sudut kemanusiaan itu. Bukan kita kata kita bias pada satu-satu benda, tidak. Kita melihat dari sudut kemanusiaan, kanak-kanak yang kehilangan ibu bapa dan isteri kehilangan suami kehilangan isteri. Ini berlaku masa perang. Perang ini bukan satu jalan penyelesaian. Jadi keamanan tu yang kita cari. Cara keamanan tu cara diplomatik. Jadi kita haraplah apa yang berlaku di Syria ni, kita mintalah PBB itu memainkan peranan yang lebih penting lah. Begitu juga blok-blok negara Arab Ini penting sebab kita melihat peperangan itu mendatangkan kesan kepada mereka yang terdekat. Itu pandangan saya lah. Kita juga nak tahulah bagaimana untuk pastikan NGO tempatan dan antarabangsa ini tahu keperluan bentuk bantuan dalam misi kemanusiaan itu. Kita akan tanyakan soalan itu kepada Datuk Dr. Mustafa Ahmad Marikan. Tapi kita perlu berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini.
Baik, bertemu kembali dalam Awani Pagi bersama saya Syazwani dan juga Gigi, di mana hari ini kami berbincangkan berkenaan dengan genap sedekat perang di Syria ini, dan tanpa jemu dan gagal pastinya pelbagai NGO terus tekad untuk membantu negara itu bangkit daripada perang yang berlanjutan. Dan hari ini kita ada dua tetamu istimewa, iaitu Ketua NGO Antarabangsa Datuk Dr. Mustafa Ahmad Marikan dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Syria Care Siti Sakinah Mio Omar Baki. Kita nak kembali bersama dengan Datuk Dr. Mustafa. Datuk, apa agaknya jaminan ataupun keselamatan terhadap NGO ini, khususnya di negara bergolak seperti Syria, untuk mereka menghulurkan bantuan tanpa henti ini? Jaminan keselamatan, ya? Ya. Apabila kita pergi ke luar negara, kita sebagai NGO daripada negara kita, Malaysia, kita pergi, contoh di Syria. Kalau di Syria tidak ada embassy kita yang paling di situ, maka kita akan melihat negara yang berhampiran. Negara mana yang paling hampir dengan Syria yang ada embassy-nya, maka kita wajib memberitahu terdahulu. Yang pertama, kita melaporkan perkara kita ni kepada Wisma Putra apabila kita nak keluar negara, sebab kita nak pergi misi-misi tempat yang bergolak. Jadi Wisma Putra kita tak boleh lepaskan. Kita kena beritahu, memaklumkan bahawa hasrat kita untuk pergi negara-negara berkenaan. Khususnya negara yang bergolak tadilah. Jadi peranan Wisma Putra untuk membantu. Yang kedua, kalau kita ada embassy yang berdekatan, apabila kita sampai di sana, kita memaklumkan bahawa kita sudah berada di satu kawasan yang berdekatan. Yang kedua, apabila kita sampai di negara Syria contoh dia, kita juga kena ada ikatan dengan NGO tempatan. NGO tempatan di sana yang kita kena pasti yang boleh membantu kita. Yang ketiga, apabila kita sampai ke sana, kita juga kena memaklumkan kepada pihak berkuasa tempatan yang berkuasa pada waktu sekarang. Tak kisahlah mana blok dia, kan. Jadi kita kena memaklum bahawa datang kita dengan hasrat yang murni. Sebab ini jamin keselamatan. Banyak kisah perang, wartawan, media massa, juru gambar dan sebagainya mati akibat peperangan. Sama ada kena pergi api, ditembak curi dan sebagainya. Jadi dalam misi-misi kita, keselamatan kita penting. Daripada ancaman di luar, iaitu sama ada ancaman tembak curi, peyuk api, peperangan dan sebagainya, kita perlu. Jadi kita perlu ada penunjuk, orang yang membawa kita tu orang yang betul. Sebab tempat-tempat kita nak pergi, tempat-tempat yang berada dalam kaca peperangan. Dan seterusnya, diri kita, kita juga terdedah dengan wabak penyakit, di mana penyakit-penyakit dibawa oleh orang-orang yang dalam peradian ke, mereka duduk di kem-kem tersebut. Kita kena ada ketahanan dari segi antibody. Badan kita kena kuat. Sebab kita berhadapan dengan wabak penyakit juga. Sebab dengan keadaan weather yang berbeza daripada negara kita. Jadi badan kita kena ada. Kalau tidak, agak sukar kita untuk menjalankan misi ini. Jadi jaminan keselamatan itu banyak bentuk. Dari segi itu. Jadi saya menyarankan inilah faktor-faktor yang kita kena ambil berat. Iaitu dari segi keselamatan, saya kata tadi, tempat-tempat yang bergolak, wabak penyakit, dan kita juga bersedia menghadapi dari segi mental. Bersedia menghadapi keadaan kemungkinan berbagai. Kita tidak ada tempat tidur yang selesa apabila kita pergi ke sana. Tak ada hotel-hotel yang mewah. Jadi kita akan tidur di kawasan-kawasan, mungkin juga dalam kemah. Mungkin, mungkin saya tidak tahu bagaimana city kita yang berada di sana, kehidupan mereka, kedudukan mereka, ataupun sama macam pelarian juga, atau bagaimana. Jadi saya menyarankan langkah-langkah yang perlu diambil tadi, perlulah kita tengok. Ini penting apabila kita pergi luar negara. Kemungkinan mental juga penting. Kita kena ada kekuatan mental yang kuat. Sebab kita berada di tempat yang berbagai-bagai, kita melihat kesusahan rakyat, penderitaan, penyakit, ancaman perang dan sebagainya. Ini nasihat saya lah. Ya. Siti Sakinah, mendengar daripada apa yang dikatakan oleh Datuk tadi, ciri-ciri keselamatan itu perlu ada dalam diri NGO yang berada di Syria sana. Bagaimana Siti Sakinah sendiri, anda sebagai seorang wanita, pastinya berada di negara yang berperang, berkonflik begitu, mungkin mempunyai rasa gusar, bimbang mengenai keselamatan. Bagaimana, apa langkah-langkah keselamatan yang diambil oleh Syria Care untuk menjaga NGO dan sukarelawan, ahli-ahli NGO dan juga ahli sukarelawan yang ke Syria menjalankan misi bantuan ini?
Baik, terima kasih. Sebenarnya saya nak ucapkan terima kasih juga kepada Datuk Dr. Mustafa kerana semua langkah-langkah yang Datuk sebut tadi memang itu yang kita amalkan dan kita jalankan. Sebelum kita bertolak untuk mana-mana misi, kita maklumkan kepada pihak Wisma Putra, kepada pihak kedutaan kita yang berada di Ankara. Juga sebelum saya ke Turki baru-baru ini, kami juga telah berjumpa dengan duta Turki yang berada di Malaysia. Dan juga kita maklumkan kepada pihak PDRM tentang keberadaan kita di luar negara. Jadi sememangnya faktor keselamatan adalah antara perkara penting yang kita titik beratkan, dan collaboration dengan NGO tempatan yang dipercayai itu juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting, dan kita mengambil kira kawasan-kawasan yang untuk kita kunjungi. Kita akan pergi ke kawasan-kawasan yang kurang berisiko. Kita maklum dia adalah sebuah zon perang, dan apa-apa saja boleh berlaku, tetapi sebagai NGO kami juga perlu mengambil langkah berhati-hati menjaga keselamatan diri dan juga tim yang mengikuti misi kami agar kita elakkan dari kawasan-kawasan yang berbahaya ataupun berisiko tinggi. Jadi insya-Allah kami sebagai sebuah NGO, perkara-perkara ini memang kami sangat titik beratkan. Tapi alhamdulillah sepanjang kami berada di sini, kami sempat pergi menziarahi anak-anak yatim kami yang ditaja sepenuhnya oleh rakyat Malaysia. Dan sebenarnya dalam peperangan ini tadi macam Datuk Dr. Mustafa sebutkan, memang akan ada maksudnya suami akan kehilangan isteri, isteri kehilangan suami, anak-anak kehilangan ibu bapa. Jadi jumlah anak-anak yatim begitu tinggi sekali, dan oleh kerana itu kami sebagai sebuah NGO juga menjalankan projek tajaan anak-anak yatim. Buat masa sekarang ada lebih kurang 600 orang anak-anak yatim yang ditaja oleh rakyat Malaysia, dan sebenarnya terlalu ramai lagi yang sedang menunggu-nunggu keprihatinan daripada rakyat Malaysia untuk menaja kehidupan mereka. Dan sempena kedatangan Ramadan yang tak lama lagi, sewaktu berada di Syria, kami juga menziarahi dapur-dapur yang bakar, berfungsi dan berasap, insya-Allah dari hari pertama Ramadan, sebagaimana telah kita lakukan pada tahun-tahun yang lalu. Untuk kita memberi makan kepada mereka sepanjang Ramadan kali ini. Jadi saya juga menyeru orang ramai untuk sama-sama kita gerakkan kempen Ramadan Al-Khair tahun ini, bagi kita memberi peluang mereka menikmati makanan yang lebih bernutrisi dan baik dan sedap, dan membantu mereka mengekangkan kelaparan yang terpaksa mereka lalui akibat kekurangan keuangan untuk membeli makanan dan sebagainya. Ya, Sakinah, kita juga nak tanya jugalah bagaimana agaknya untuk menjawab kritikan bahawa di saat warga tempatan sendiri memerlukan bantuan, masih ramai yang memerlukan bantuan sebenarnya, tetapi misi kemanusiaan itu lebih kepada keluar negara ataupun kepada negara-negara yang bergolak seperti ini. Bagaimana Siti Sakinah menjawab bagi pihak Syria Care ataupun NGO lain untuk menjawab dakwaan ini? Baik, ini adalah antara soalan yang memang biasa kami terima, dan sebagai rakyat Malaysia sebenarnya kami juga prihatin terhadap apa yang berlaku di kalangan rakyat Malaysia, khususnya selepas berlakunya pandemik COVID-19 ini. Dan kami juga tampil untuk membantu frontliners dan pihak-pihak yang memerlukan bantuan bagi berhadapan dengan situasi yang berlaku sekarang. Namun kita tidak dapat nafikan bagaimanapun kesukaran yang kita lalui. Kita di sini banyak agensi-agensi dan orang-orang perseorangan yang tampil membantu, sedangkan keadaan mereka yang berada di kawasan-kawasan konflik seperti di Syria ini, keadaan mereka terlalu menyedihkan, dan bantuan-bantuan pun sukar masuk dan kurang masuk akibat COVID. Jadi kami terpanggil untuk terus menghulurkan bantuan kepada mereka yang sangat-sangat memerlukan. Dan sebenarnya apa saja yang kita hulurkan bantuan pada mereka, mereka sangat-sangat hargai dan sentiasa mendoakan kita sebagai rakyat Malaysia untuk sentiasa hidup dalam keadaan aman dan baik. Dan saya fikir kita pun tak tahu barangkali apa saja yang kita lalui, kesenangan kita walaupun kita dilanda dengan pandemik COVID-19, tetapi kita masih boleh hidup dengan baik. Itu barangkali hasil doa-doa daripada mereka yang tertindas di kawasan-kawasan konflik seperti di Syria.
Ya, jelas sekali apa yang telah dijawab oleh Siti Sakinah. Datuk, mungkin ringkas saja bagaimana kita nak pastikan bantuan yang ditawarkan oleh NGO antarabangsa ini ataupun NGO-NGO ini kepada negara yang dibantu sampai dan tidak tercicir. Saya amat bersetuju dengan pandangan Siti tadi. Dia mengatakan bahawa kritikan banyak orang mengatakan bahawa kenapa kita mesti bantu orang-orang di luar sedangkan negara kita juga menghadapi masalah yang lebih kurang sama. Tapi pandemik COVID ni dunia bukannya saja di negara kita. Terkesannya negara kita kepada mereka-mereka ini dari segi pekerjaan kita masih boleh makan, masih ada. Tetapi konflik yang berlaku di luar negara dulu dan sekarang pun yang pernah saya lalui, yang pernah saya pergi, mereka ada yang mati kebuluh, tak makan, ada mati kesejukan. Jadi kesusahan dalam perang ni, sebab saya juga bekas seorang pegawai tentera laut. Saya seorang pegawai askar dulu. Sebelum saya jadi pejabat awam, saya juga pegawai tentera laut. Dan saya banyak pergi misi-misi keamanan PBB di luar negara seperti mana di Somalia, di Bosnia, di Cambodia, banyak tempat. Jadi berdasarkan pengalaman saya, tambah pula saya pernah duduk di Semua Putra. Jadi banyak tempat yang saya lihat apabila saya pergi konflik peperangan. Tak sama. Kesannya di luar negara dahsyat. Tak boleh bayangkan seperti mana Siti cakapkan tadi, tak boleh bayangkan bagaimana kesusahannya. Apalagi nak menghadapi Ramadan yang tidak berapa lama lagi. Jadi untuk mencari pahala, untuk mencari berkat, nama Malaysia ni harum. Rakyat Malaysia ni banyak, negara Malaysia negara yang makmur. Ramai orang luar sana nak datang ke Malaysia mencari makan. Sebab dia kata datang ke Malaysia ni tak mati, tak mati kebuluh. Jadi tidak salah pada pandangan saya, kita berilah sedikit derma-derma yang kita ada ni, apa yang kita boleh buat, bantulah. Kita bantulah Syariah Care ni supaya dia menjadi satu wadah perjuangan yang baik membawa imej negara ke luar negara untuk membantu mereka-mereka terkesan dari segi peperangan di Syria sana. Jadi saya juga merayulah pada pihak kerajaan, kalau ada juga boleh dibantu, bantulah. Saya menyeru pada kerajaan. Sebab kita ada dana tertentu. Baik, itu saja masa yang kami ada untuk membincangkan mengenai sedekat perang di Syria. Terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua tetamu, Dato' Dr. Mustafa Ahmad Merican, Ketua NGO Antarabangsa, juga Siti Sakinah Mior Omar Baki yang kini berada di Syria, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Syariah Care yang menjalankan misi bantuan di sana. Dan kita harapkan dengan penjelasan dan juga perkongsian yang diberikan oleh kedua-dua tetamu ini, dapatlah kita mendapat sedikit pengajaran dari apa yang berlaku di Syria. Dan dalam masa yang sama kita perlu menyedari bahawa mungkin kita senang di sini di negara kita, tapi tidak salah untuk menghulurkan bantuan, sedikit bantuan di negara-negara konflik seperti di Syria. Itu saja yang dapat kita kongsikan Syazwani pada jam ini. Dengan itu saya Jijak Ahmad. Saya Nur Syazwani Safusham. Kita jumpa lagi.